Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kelas kita pada hari ini kita nak belajar bab 6 iaitu pembahagian sel. Okey, apa maksudnya dengan pembahagian sel? Okey, kita tengok dulu tajuknya. Okay. Ni adalah apa yang kita nak belajar nanti. Okey, saya pergi dulu ke depan ni. Okey, pembahagian sel. Apa maksudnya pembahagian sel? Okay, dalam biologi, pembahagian ni awak jangan ingat dia macam matematik. Contohnya 4 bahagi 2 dapat 2. Dia tak sama. Pembahagian sel di sini bermaksud, okay, saya dah ringkaskan untuk awak macam ni. Okay, pembahagian sel. Pembahagian sel bermaksud, sel menambahkan bilangan sel. Pembahagian sel tu maksudnya satu proses di mana sel tu dia memperbanyakkan bilangan sel. Tapi dia banyakkan dalam gandaan 2, secara gandaan 2. Maksudnya daripada 1 dia jadi 2, 2 jadi 4. Dah start gandaan 2 kan? 4 jadi 8, 8 jadi 16 sel. 16 sel jadi 32 sel dan 32 sel jadi 64 sel. Maksudnya dia menambahkan bilangan tu jadi berganda secara gandaan 2. Itulah maksudnya pembahagian sel. Bukan selalunya kalau kita bahagi, nombor yang kita dapat tu jadi lebih kecil kan. Tapi dalam biologi, pembahagian sel ni maksudnya dia akan dividekan diri dia. Contohnya macam ni. Contohnya, okay, cikgu tunjukkan contoh macam ni lah. Sekejap saya tunjukkan contoh. Okey, ni satu sel dia akan membahagi. Ni membahagi. Dia akan membahagi. Dia akan jadi 2. 1 dia akan jadi 2. Nampak tak? Kemudian yang 2 ni, setiap satu ni membahagi lagi. Yang ni membahagi jadi 2. Yang ni pun membahagi juga jadi 2. So dia jadi 4. Nampak kan? Yang ni pula akan membahagi jadi 2. Yang satu ni yang juga akan membahagi menjadi 2. Yang ni pun membahagi jadi 2. Yang ini pun membahagi jadi 2. So berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 sel. Inilah maksudnya pembahagian sel. Daripada satu sel, dia akan membahagi dan seterusnya menjadi berjuta-juta sel. Okey, ni maksud dia, yang definisi sebenar pembahagian sel. Okey, kepentingan. Apa pentingnya sel ni buat pembahagian sel? Kepentingan dia, yang pertama sekali mungkin dia nak menggantikan sel yang dah rosak. Sel dalam badan kita ni boleh rosak, boleh cedera dan boleh mati. Inilah kepentingan dia. Seterusnya, untuk menambahkan bilangan sel bagi pertumbuhan organisma. Sesuatu organisma kalau dia nak membesar, dia kena ada pertambahan bilangan sel. Contohnya adalah zygot. Kita kan bermula daripada satu zygot. Satu zygot telah berasal daripada satu sel. Satu sel saja. Zygot, satu sel saja. Daripada satu sel ni dapat menjadi beribu-ribu sel dan berjuta-juta sel. Seterusnya jadi apa? Katalah ni jadi fetus, jadi bayi, dan seterusnya jadi kanak-kanak. Kanak-kanak jadi dewasa. Ini adalah proses pembahagian sel. Maksudnya kita dulu berasal hanya daripada satu sel. Daripada satu sel kita akan jadi beribu-ribu sel, banyak-banyak sel, dan seterusnya kita akan membesar lah. Maksudnya kalau macam mana nak membesar kalau sel tu tak bertambah? Okey. Pembesaran sel tu mestilah diikuti dengan penambahan bilangan sel. Itu satu.
Dan pembahagian sel ni juga sangat penting untuk organisma-organisma yang menjalani pembiakan seks. Contohnya seperti ameba. Ameba tak boleh buat pembiakan seks. Ameba dia membiak secara pembiakan seks. So, inilah caranya. Okey, ni kan awak dah belajar dulu kan masa tingkatan 3. Ni ameba, satu ameba. Ameba ni akan membahagi. Okey, dia akan membahagi daripada satu nukleus, dia akan membahagi jadi 2 nukleus. Okey, daripada satu cytoplasma dia akan membahagi jadi 2 cytoplasma. Dan seterusnya dia akan membentuk 2 ameba. Sekarang daripada satu dah dapat 2 ameba. Apa yang dia buat? Pembahagian sel. Ada setengah-setengah organisma, dia hanya membiak melalui pembiakan seks, iaitu belahan kedua. Belahan kedua tu dia buat pembahagian sel. Jelas? Okay, kita dah tahu definisi. Kita dah tahu kepentingan pembahagian sel untuk organisma, dan pembahagian sel juga ada 2 peringkat. Untuk berlakunya pembahagian sel ada 2 peringkat. Peringkat pertama, pembahagian nukleus. Kita kena bahagikan nukleus dulu. Pembahagian nukleus namanya adalah karyokinesis ataupun biasa kita sebut mitosis. Yang kedua, pembahagian cytoplasma. Okay, bila dah selesai membahagi nukleus, barulah cytoplasma akan dibahagikan sama banyak. Yang ni kita panggil cytokinesis. Okay, ni secara umumnya tentang pembahagian sel. Okay, harap kamu jelas. Okay, kita tengok balik dalam ni. Sama tak dengan nota ni? Sel dalam badan kita sentiasa tumbuh, membahagi dan mati. Oleh itu, sel yang mati mestilah digantikan dengan sel yang baru. Contohnya lah kata, apabila tangan kita tercedera, maksudnya sel dekat situ dah mati. Bila kawasan yang cedera tu maksudnya dah mati. Katalah tangan kita terkena apa benda panas ke. Jadi kulit kat situ kan dah rosak kan. Jadi, lama-kelamaan kulit itu akan digantikan dengan kulit baru. Maksudnya mitosis, maksudnya pembahagian sel berlaku di kawasan itu untuk menggantikan sel-sel yang lama, sel-sel yang dah mati. Contohnya lagi satu, pembahagian sel berlaku masa kita potong rambut. Rambut kita panjang, kemudian kita potong. Rambut yang kita potong tu, rambut yang kita dah potong tu dah akan tumbuh semula kan. Maksudnya akan berlaku pembahagian sel lah. Dia nak menggantikan sel-sel yang dah hilang tadi. Okey. Sel badan menggantikan sel yang baru melalui proses pembahagian sel. So, dia akan gantikan. Contohnya lagi satu, sel darah merah. Sel darah merah dalam badan kita boleh bertahan selama 3 bulan saja. 3 bulan itu 120 hari. 4 bulan ke 3 bulan macam itulah. Ya. Okey, selepas habis jangka masa tu, sel darah merah tu akan dibawa ke hati untuk dimusnahkan. Jadi badan kita akan menggantikan dengan sel baru melalui proses pembahagian sel. Okey. Pembahagian sel melibatkan 2 peringkat, iaitu karyokinesis. Bila sebut karyokinesis, automatik awak ingat pembahagian nukleus, dan cytokinesis iaitu pembahagian cytoplasma. Okey, habis tentang pembahagian sel. Okey, kita tengok ni pula. Okey, jadi yang ni awak salin sebagai nota. Ni salin. Seterusnya kita tengok pula. Ni kita conteng tak. Okey. Sel, kita tengok sel ni pula. Tadi pembahagian sel. Sekarang ni kita nak tengok sel. Secara umumnya sel dibahagikan kepada 2 jenis. 2 jenis. Okey, kena tulis kat sini jenis ya. Jenis. Buat garisan balik kat sini. Jenis. Kita ada sel soma dan sel gamet. Ada 2 jenis sel. Dalam badan kita umumnya ada 2 jenis sel. Yang pertama, sel soma.
Yang kedua, sel gamet. Apakah definisi sel soma? Sel soma ni, semua sel dalam badan kita tu adalah sel soma kecuali sel pembiakan. Kalau saya ni perempuan, semua sel dalam badan cikgu adalah sel soma kecuali sel pembiakan saya iaitu ovum. Yang lain tu semua sel soma. Kalau lelaki, semua dalam badan lelaki tu semuanya adalah sel soma kecuali sel sperma. Sebab sel sperma tu sel pembiakan. Okey, gamet. Sel yang kedua adalah gamet. Gamet itu adalah sel pembiakan. Okey. Terhasil daripada sel soma. Sel soma ni terhasil daripada pembahagian sel jenis mitosis. Pembahagian sel ada 2 jenis. Saya tulis kat sini. Ni awak pun tulis juga nanti. Pembahagian sel ada 2 jenis. Mitosis dan meiosis. Macam tu. Okey, ada 2 jenis. So, sel soma ni semuanya terhasil daripada pembahagian sel jenis mitosis. Sementara sel pembiakan terhasil daripada pembiakan sel jenis meiosis. Okey, bilangan kromosom. Bilangan kromosom dalam sel soma adalah diploid. Sementara bilangan kromosom dalam sel gamet adalah haploid. Haploid tu maksudnya half, separuh. Haploid simbol dia huruf N. N huruf kecil. Dan bilangan haploid untuk manusia. Ni yang cikgu cakap ni saya refer pada manusia. Untuk manusia 23. Tetapi bilangan diploid dia punya simbol dia 2N. Okey, 2N untuk manusia adalah 46. Kalau organisma lain pula bilangan kromosomnya. Apakah kromosom? Kromosom adalah pembawa maklumat genetik. Kromosom ni ada kat mana? Kromosom ni ada dalam nukleus. Yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, yang ni tentang sel. Okey. Mungkin awak tak berapa nak faham apa itu diploid. Tiba-tiba ada perkataan haploid. Tak apa, lepas ni kita akan jumpa perkataan tu. Dan awak akan lebih faham. Sekarang ni awak terima dulu apa yang cikgu bagi tahu ni. Okey? Selesai ya? Okey, kita nak tengok.